InsyaAllah kita akan sambung sikit muzakarah kita bersabit dengan hukum sambungan daripada hari itu, iaitu sambungan hubungan antara suami isteri. Dan hari ini menyambung pada bab hukum menyetubuhi isteri itu ketika mana seorang wanita itu dalam uzur. Jadi ulama menyatakan ittifaq kesepakatan mazahibul arba'ah, mazhab yang empat, bahawasanya haramlah berlakunya persetubuhan dengan isteri ketika mana si isteri itu dalam keadaan uzur. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid, tentang wanita-wanita yang dalam haid. Kul huwa adhan, apa itu haid? Kul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid, katakanlah dia adalah satu kotoran. Haid itu adalah satu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, hendaklah i'tizal, maknanya jauhilah wanita-wanita itu fil mahid, yang dia di dalam haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, dan janganlah kamu hampirinya sehinggalah dia suci. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Justru daripada ayat ini ulama daripada a'immatil madzahibul arba'ah, imam mazhab yang empat, menyatakan haram berlaku persetubuhan ketika mana si isteri itu dalam keadaan uzur. Tinggal lagi ada khilaf, perselisihan bab selepas habis uzur, sebelum mandi. Di situ ada khilaf. Maknanya ada orang puan dia dah habis uzur, maknanya darah dia dah kering tapi belum mandi. Mazhab jumhur kata tetap haram, kena tunggu lepas mandi. Hatta yatuhurna, maknanya sehinggalah mereka tu suci, maknanya lepas mereka tu mandi. Jadi orang puan tadi bila mandi barulah harus untuk si suami mendatangi isteri. Tetapi jika belum mandi, baru hanya sekadar kering darah, belum mandi, maka pada ketika itu satu-satunya mazhab yang mengharuskan dah si suami untuk mendatangi isteri walau belum mandi adalah Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata boleh dah si suami itu mendatangi isteri idzan qata'ad dam, apabila terputusnya darah. Selain daripada mazhab Imam Abu Hanifah, tiga mazhab termasuklah mazhab kita, mazhab Imamuna mazhab Syafi'i, maknanya si isteri itu perlu mandi dulu. Selepas habis terputus darah, perlu mandi dulu, baru boleh, harus halal suami dia untuk mendatangi isterinya. Naam. Baik. Ilaha illallah. Adapun selain daripada kita cerita tadi bab menyetubuhi, maknanya haram, jelas suami tak boleh untuk mendatangi isteri. Kalau ikut mazhab kita ni, ketika dia uzur ataupun ketika dia dah putus dah uzur tapi belum mandi, punya haram. Jumhur tu. Adapun selain daripada persetubuhan, contohnya seperti kita kata berlapik, buat hubungan kadang berlapik, ataupun selain daripada hubungan seperti berpelukan, berciuman dan sebagainya, maka pada ketika ini ulama kata hukumnya adalah harus tanpa harus, tetapi dikatakan harus dalam keadaan fima fawqa surrah wa tahta rukbah biittifaqil ulama. Harus di mana tu? Atas pada pusat, bawah pada lutut. Atas pada pusat dan bawah pada lutut. Ni hak yang kata harus ittifaq. Harus ittifaq antara ulama. Kalau waktu isteri tu dalam uzur, si suami nak berseronok dengan isteri dia, atas ada pusat, bawah lutut, tu memang tak ada masalah. Tinggal lagi lah ni, nak berseronok dengan si isteri, bawah pada pusat, atas pada lutut.
Ni bukan jima' cerita ini bukan persetubuhan. Ni maksudnya ulama kata yang ni benda yang lain pada persetubuh. Jadi kalau sekiranya bawah pada pusat, atas pada lutut, fihi aqwal, padanya ada pendapat-pendapat para ulama. Qaulul akthar ulama, pandangan kebanyakan ulama, antaranya Imam Abu Hanifah wa Abu Yusuf wal Malikiyah wal Syafi'iyah wa huwa tahrim, iaitu haram. Maknanya pandangan kebanyakan ulama, mudah ceritanya, waktu si isteri dalam uzur tak boleh ganggu langsung di bahagian ma baina surah wa rukbah, iaitu di antara pusat lutut. Ini aqwal, pandangan kebanyakan para fuqaha. Ini saddan lizari'ah, dia kata menutup ruang-ruang yang boleh berlaku ketelanjuran. Jadi sebab tu tak boleh diganggu lah waktu dalam uzur ma baina surah wa rukbah. Dan ianya adalah kerana hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu apabila kata Sayyidina Aisyah, apabila salah seorang kami, mana isteri-isteri Nabi, apabila dalam keadaan uzur, maka waktu Nabi salam nak menggaulinya, amaraha an ta'tazir bi izar, maka dia telah perintahkan isteri itu untuk pakai kain bi izar. Naam, barulah Nabi sallam bersama dengan isteri tersebut. Jadi mubasyarah, cerita mubasyarah ni makna bersentuhan tanpa lapik. Bersentuhan tanpa lapik antara bahagian pusat dan lutut, maka kebanyakan pandangan para fuqaha ukur dia haram. Mudah ceritanya tinggallah. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal, tadi kita sebut pandangan dalam 3 mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal ni pula, dan Imam Auza'i, Muhammad bin Al-Hanafiyah wa ghairihim menyatakan harus walaupun bersentuhan, tak berlapik antara pusat dan lutut. Yang tak bolehnya hanyalah nikah. Isna'u kulli syai' illa nikah. Dia pakai hadis ni, buatlah apa saja kecuali nikah. Nikah di sini dengan makna al-jima'. Jadi maksudnya ada pandangan ulama, dia kata boleh bersama dengan isteri walaupun di antara pusat lutut, yang penting yang jima' je, buatlah benda pun. Itu pandangan yang kedua. Ada pandangan lagi, jadi kita rasa tak perlu nak sebut panjang, banyak sangat pandangan, memadai dengan pandangan mazhab kita lah. Mazhab kita mazhab Syafi'i, kalau mubasyarah ni maknanya tanpa lapik lah. Tanpa lapik di antara bawah pusat dan lutut, walaupun tidak berlakunya persetubuhan, hukumnya pada ketika itu adalah haram. Baik. Kemudian ini kita nak membahaskan tentang satu lagi tajuk, iaitu ulama kata al-ijhad. Ini tajuk penting tuan-tuan. Al-ijhad maksudnya adalah menggugurkan kandungan. Boleh tak orang puang ni ataupun kesepakatan antara suami dan isteri, dia gugurkan kandungan? Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ijhad. Apa pandangan para fuqaha bab gugur? Boleh tak orang puang ni apabila dia tidak bersedia, contohnya dah lekat kandungan, tapi dia tak bersedia lagi untuk menerima anak, atas faktor dia punya pekerjaan dia, atas faktor jawatan dia yang tak boleh untuk dia mengandung, dan apa sajalah sebab-sebab, kita kena rujuk pandangan fuqaha. Dalam bab hukum kena rujuk orang yang ada keahlian pada hukum, iaitu para fuqaha. Dalam bab masalah kesihatan tak boleh rujuk fuqaha, kena rujuk atibba. Atibba, doktor-doktor yang diyakini. Pasal tu kita dalam bab isu mendepani isu COVID-19, kita rujuk kepada fuqaha, kita rujuk kepada atibba, doktor, pandangan doktor. Dalam bab keselamatan zahiriyah, sesuatu yang diyakini, kata guru kita Syekh Umar Husin Al-Khatib,
Kerana pandangan-pandangan doktor itu adalah pandangan yang diyakini, zanniyah, yang bukan wahmiyah, bukan waham, bukan hanya sekadar satu pandangan yang tidak ada sandaran, tapi ada sandarannya. Jadi kita ikutlah. Walaupun bi'ighlaqil masajid, dengan menutup masjid, penghalangan daripada menunaikan jemaah, pasal fas'alu ahla dzikr, tanyalah orang yang tahu. Yang arif dalam bidang perubatan hari ini adalah para atibba. Jadi pada ketika itu para fuqaha ini dalam ahli syariah, dalam nak menentukan sesuatu hukum yang melibatkan pada soal kesihatan, kena rujuk juga kepada para atibba, para doktor yang mempunyai kepakaran. Jadi apa hukum al-ijhad? Ijhad maksudnya hukum orang yang menggugurkan kandungan. Jadi asal hukum ittafaqal ulama, berittifaq para ulama, hukum gugur kandungan ini, dia hukumnya adalah haram. Ini ittifaq, hak pandangan yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh kebanyakan ulama, menggugurkan kandungan hukumnya haram sekiranya tanpa uzur. Haram bila tuan-tuan? Haram tak ada uzur langsung, tak ada uzur, bapa gugur kandungan saja. Maknanya tidak ada sebarang keuzuran, tu satu syarat dia. Bila haram? Pertama, tak ada uzur, bapa gugur ni saja. Saja pasal tambuh, pasal tak bersedia. Bukan tak bersedia, bukan satu keuzuran. Maknanya hukumnya haram tanpa uzur. Tu yang pertama. Yang kedua, haram itu adalah ba'da syahrul rabi', iaitu selepas masuknya bulan yang keempat. Maknanya kandungan dah berusia 120 hari ke atas. Kandungan dah 120 hari ke atas. Di sini kata ulama, hukum ijhad iaitu menggugurkan kandungan adalah haram. Satu, tak ada uzur. Bapa bila ditanya, bapa orang puan ni bapa gugurkan kandungan sebab saja. Orang zaman ni maknanya nak menjaga lagi personalitinya, nak menjaga lagi keterampilannya, nak suruh nampak lawa lagi, ataupun ada hak jenis hak langsung tak ada alasan nak bermanja-manja lagi dengan suami, sedangkan lekat dah. Kalau tak lekat tak apa, kalau tak lekat tak apa, tapi hak ni lekat dah tentu dah, tengok cek dah disahkan hamil, boleh tak nak gugurkan kandungan? Ulama kita tengok, pertama hukumnya haram, ittafaqal ulama, bersepakat para ulama haram. Pertama, duna uzur, iaitu tanpa uzur. Yang kedua adalah ba'da syahrul rabi', iaitu bila gugur ni dah selepas daripada masuk bulan yang keempat, maknanya kandungan itu telah berusia atas daripada 120 hari. Maknanya 3 kali 40 hari lah. 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna al-mudghah. 40 hari yang ketiga adalah mudghah. Selepas habis 3 kali 40 hari, kalau gugur hukumnya haram. Itu panggil ijhaz. Itu ingat taib. Ini cerita ittafaq, pandangan yang disepakati ulama. Hukum menggugurkan kandungan kalau pertama sekali tanpa uzur, yang kedua selepas 120 hari, hukumnya haram. Muttafaq alaih. Naam. La ilaha illallah. Baik. Dia kalau gugur kalau gugur juga selepas 120 hari bidun ni uzur, tanpa uzur, pada ketika itu orang itu dah dianggap sebagai jarimah. Orang wanita yang menggugurkan kandungan tadi telah dianggap sebagai jenayah, telah melakukan satu jenayah dan diwajib kena bayar diah janin. Kena bayar diah janin. Iaitu lebih kurang kira-kira diah janin lebih kurang 50% daripada diah yang sempurna. Dia kesalahan membunuh satu orang secara tak sengaja. Berapa diah dia? Jadi kalau diah janin ni separuh pada tu, 50%, maknanya lebih kurang kira-kira ini 50 dinar ataupun 500 dirham. Tuan-tuan kira sendirilah 50 dinar agak-agak berapa 50 dinar hari ni ambil dinar fi ahdi Rasulillah. Dinar pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu kita kira-kira lebih kurang dinar lebih kurang hari ni 4.1/4 gram bagi satu dinar. 4.1/4 gram bagi
1 dinar. Naam. Wa arjah adami jawazi ilhab bimujarrad wa rajjah adam al-jawazi idhab bimujarrad badal li thubutil hayah. Okey. Itu pandangan pertama. Maksudnya sekiranya sebelum daripada 120 hari, di situ para fuqaha membahaskan hukumnya harus. Ada sebahagian para fuqaha menyatakan kalau kandungan itu belum sampai 120 hari, maknanya menggugurkan kandungan muqabil yang diittifaqkan, pandangan yang berlawanan dengan pandangan yang disepakati para ulama tadi. Maknanya kalau apa hukum menggugurkan kandungan sebelum 120 hari, hukumnya harus. Hukumnya adalah harus. Namun pengarang kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah Zuhaili, dia lebih tarjih maksudnya dia lebih kuat untuk berpegang dengan pandangan sebilangan. Tadi ittafaq, tapi ada sebilangan ulama yang menyatakan bahawa tak boleh gugurkan kandungan hanya selepas tahu bahawa dia hamil. Siapa yang hamil tak boleh gugur kandungan saja-saja. Ini pandangan segelintir ulama dan ditarjihkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, kerana dia kata bila kata disahkan hamil, seolah-olah benda tu li thubutil hayah, benda tu seolah dah mula hidup, dia berkembang, dia mula berkembang dah. Jadi pada ketika itu, ini terjah daripada pengarang kitab iaitu Dr. Wahbah Zuhaili. Kalau mujarrad hamil saja, disahkan hamil baru minggu, baru 2 minggu, baru 3 minggu, bukan 120 hari, baru berapa minggu, tapi telah disahkan hamil, di situ adalah merupakan pandangan sebahagian daripada ulama seperti Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, antara ulama yang berpandangan tak boleh gugur janin walaupun sebelum 120 hari. Jadi maksudnya isu ni dia bukan isu yang muktamad lah, dan dia bukan isu yang mudah. Walaupun tadi boleh kita kata ittafaqal ulama tahrim selepas 120 hari, tapi ramai juga ulama, dan bukan ulama-ulama biasa, maknanya ulama-ulama besar juga ada yang berpandangan bahawasanya haram menggugurkan kandungan walaupun sebelum 120 hari. Dan itulah juga tarjih daripada sahibul kitab, pengarang kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang menyatakan kalau hanya sekadar dah tahu hamil, maka di situ tak boleh nak gugur, melainkan ada sesuatu uzur. Ada uzur tak apa. Contohnya disahkan, dia kata dia ni ada satu darurah lah, bayi ni disahkan cacat. Maknanya ikut scan dalam perut ni dah nampak dah keadaan fizikal bayi. Tak apa 120 hari lagi. Kalau lepas dia 120 hari walau cacat, haram gugur. Tapi sebelum 120 hari sudah cacat. Ataupun si wanita itu ada kanser, ada wanita tu ada kanser. Jadi doktor khabar kalau dia meneruskan kandungan ni amat berisiko untuk nyawa dia hak berisiko. Sedang kandungan belum lagi mencapai 120 hari, pada ketika itu tidak ada masalah. Ataupun dia ketika itu dia masih lagi duk menyusu anak dia, hak masih lagi menyusu, dan ini sebab kandungan menyebabkan susu dia kering. Doktor khabar berapa kering ni pasal kandungan duduk dalam perut. Kalau berterusan tak ada makanan untuk anak dia hak hidup dah, hak kecil lagi, ketika itu harus untuk dia menggugurkan kandungan. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya mestilah sebelum 120 hari. Kalau dah 120 hari, ulama kata ittafaq. Kalau sebelum 120 hari tadi, antara pandangan ulama sebelum 120 hari pun tak boleh, seperti pandangan Imam Al-Ghazali dan pandangan Al-Zahiri yang menyatakan tak boleh, haram, kerana pada ketika itu dia dah dikatakan sebagai thubutul hayah, ada ketetapan hidup. Naam. Jadi insya-Allah boleh dikatakan kalau kita ambil pandangan secara keseluruhan yang kita akan pergi insya-Allah selepas pada ni, pada besok hari lah, besok hari kalau ada kelapangan, kita akan merungkaikan permasalahan menggugurkan janin ini dari sisi
setiap daripada pandangan mazhab. Maknanya kita akan dengar apa perbincangan dalam mazhab Hanafi, kita dengar perbincangan dalam mazhab Hanbali, pandangan mazhab Maliki, dan juga pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Daripada 4 mazhab ni, kita akan menilai, tengok yang manakah pandangan yang paling ringan dan yang mana pandangan yang paling kuat dalam bab menggugurkan janin. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi insya-Allah pengajian kita, kerana insya-Allah selepas pada ni kita ada satu lagi fasal yang penting juga, yang berkait dengan kehidupan kita, berkait dengan masyarakat, iaitu disebut sebagai al-i'qam. I'qam ni maksudnya kita menggunakan obat ataupun apa saja kaedah sehingga tak boleh beranak dah. Macam kita hari ni mungkin kita ikat ataupun gunakan obat. Boleh ke hukum satu orang tu dia ikat kandungan dia? Maknanya dia tak mahu mengandung dah, dan dia menggunakan sesuatu ubatan ke ataupun diikat ke ataupun apa sajalah. Apa hukumnya di sisi syarak? InsyaAllah kita akan bincang tajuk tersebut. Kita habiskan tajuk bab menggugurkan janin dan kita akan masuk pada bab al-i'qam atau ta'qim, iaitu hukum ikat, hukum menggunakan sesuatu obat ataupun cara kaedah supaya tak menjadikan dia beranak lagi. Apakah hukumnya? Boleh dah orang tu dia nak beranak, dia nak 2 saja anak, dia tak boleh dah, dan dia telah buat sesuatu supaya dia tak beranak dah. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kita akan bincang insyaAllah di kuliah yang akan datang. Sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.